Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel NZ Vlog. Alright, untuk hari ni anda bersama saya, tapi dalam segmen berbeza. Segmen bila suami masuk dapur. Segmen apa ni? Kita layan intro dulu. Alright, jom. Okay, Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel NZ Vlog. Alright, untuk hari ni anda bersama saya, kita akan masak. So untuk hari ni saya akan masak resepi yang dah lama dah teringin nak makan, tapi sebab PKP ni tak dapat nak ke Subang nak makan nasi Mandy Lam Sheng Chef Amar. So untuk hari ni saya akan buat version saya. So jangan dengar, jom kita tengok bahan yang diperlukan. Alright, jom. Ok guys, untuk bahan-bahan yang kita perlukan hari ni ialah ni lam sheng. Lam sheng ni boleh dapati di market ataupun di mana-mana lah, supermarket boleh cari lam sheng ni. Harga pun tak mahal. Dan bahan-bahan selain lam sheng, kita ada bawang Holland, cili padi, dan bawang putih. Alright, so kita perlukan black pepper juga. Dan yang paling penting, ni Chef Amar Spice Mandy. Ini saya order dari Shopee ya. So ini Chef Amar Smoke Flavor. Ini saffron daripada Chef Amar. Garam dan minyak ghee. So the next step, kita akan masak lam sheng dulu dalam pressure cooker. Alright, jom. Ok guys, untuk next step kita akan masukkan minyak ghee. Alright, slowkan api sikit. Oh, panas sangat, panas sangat. Bawang putih dulu kita tumis hingga naik bau. Kita buka api besar sikit. Dah. Masukkan bawang Holland ni. So bawang Holland ni saya pakai sebiji setengah. Untuk resepi ni, so kita masak untuk 3 lam sheng. Dan bawang putih ni saya pakai sebanyak 10 ke 11 ulas macam tu lah. Kalau kita nampak kurang lagi, kita tambah sikit lah. So kita masukkan 7 batang cili api ni, cili padi ni. Sepatutnya kita boleh pakai cili hijau tu yang besar sebanyak 2 batang, dan yang ni boleh kita tambah sebanyak 3 batang.
Tapi kita tukar lah, kita pakai ni 7 batang untuk saja olah. Okey, masukkan semua bahan ni. So next kita akan masukkan 2 camca besar spice Chef Amar. Ya, nampak tak? Spice Mandy Chef Amar. Okey, masukkan 2 camca. Buat Amar lebih sikit, sedekah. Okey. Kacau spice dia dengan bawang ni, bahan ni. Oh. Dan kita masukkan lamb shank. Okey. So seterusnya kita masukkan air. Okey. Kita masukkan secukupnya untuk tutup lamb shank tersebut. Okey. Tekukkan api sikit. Kita kacau, ratakan. Kalau tak cukup nanti kita akan tambah air dia. Okey, sebelum kita tambah air, kita masukkan sedikit black pepper. Ikut tuan-tuan dan puan-puan nak tambah berapa banyak black pepper nak masukkan. Kita pulang. Okey, sesedap rasa anda. Siapa yang suka pedas black pepper boleh tambah lebih. Okey. Kita masukkan garam. Itu pun ikut sesedap rasa. Dan kita masukkan smoke flavor by Chef Amar. Nampak tak? Nampak tak? Nampak? Okey. Kita masukkan 2 camca kecil. Tambah 1 camca lagi, sedekah buat kita Chef Amar. Okey. Dan kemudian 1 camca kecil saffron. Sikit lagi. Okey. Kita kacau. Ratakan. Okey, saya dah tambah air dah tadi. Kita tutup lamb shank ni dengan ini, at least dia cover supaya nanti kalau lebih sangat pun nanti dia akan melimpah. Jadi apa yang saya buat lepas ni, saya kena tutup pressure cooker ni. Kita biarkan bila dengar bunyi pressure cooker tu dalam masa tempoh 20 ke 30 minit. Lepas dengar bunyi pressure cooker tu baru kita tutup. Okey. Dan ni kita nak masak nasi dia pula. Jom. Okey guys, so kita punya pressure cooker dah berbunyi macam ni. So bila bunyi macam ni kita biarkan dalam tempoh 20 hingga 30 minit. Right. So nanti kita tengok sampai dia empuk dah daging ni. Okey. Okey guys, so yang ni kita nak sediakan untuk nasi dia pula. So anda ada 2 pilihan. Sama ada anda nak sediakan di rice cooker anda ataupun nak sediakan asing. Kalau macam saya lebih suka prepare asing lah sebelum kita masukkan dalam rice cooker. So bahan-bahannya sama macam tadi. Macam biasa kita masukkan minyak ghee.
Okey, kita masukkan bawang putih. Sama macam tadi proses je. Kita bagi sampai bawang putih ni ke perangan dan sehingga naik bau dia. Bawang putih ni anda nak tambah ulas pun boleh, tak ada masalah. Kalau ikut berapa orang nak makan, tak ada masalah, anda boleh tambah. Ini saya kira untuk family saya nak makan lah. Okay. Bawang putih kita dah ke perangan-perangan dan kita masukkan bawang Holland tadi. Ini pun saya pakai sama juga. Saya pakai 1 biji setengah bawang Holland ni. Sikit. So kita masukkan cili padi ni. Anda nak patahkan boleh, nak masukkan satu terus pun boleh, tak ada masalah, ikut anda. Okey, kita kacau. Okey, kemudian kita masukkan spice Mandy ni kepada Chef Amar. Okey. Kan 2 scoop, 2 camca besar, 2 scoop dah. So, tinggal sikit ya, kita perhabis lah. Okey, masukkan lebih tak apa. So, kita akan kacau spice ni. Okey, cuma bezanya proses ni, saya tak akan masukkan lagi dia punya saffron dan smoke flavor. Jadi kita masukkan spice saja. Okay, dan kita masukkan air. Okey, air make sure anda nak masak beras berapa. Macam contoh kalau kata masukkan 7 scoop 7 cup beras. So air ni dia ikutlah. Sebab tu saya lebih suka masak asing dia punya rempah ni sebelum masukkan ke dalam rice cooker. Senang kita nak measure air, dia punya air. Okey, ini saya masukkan half dulu. Nanti saya akan tambah lah di dalam pressure cooker. So kita dah sebatikan dulu. So sekarang ni kita tambah black pepper. Ini terpulang macam saya tadi, terpulang pada anda nak pedas sikit, nak rasa black pepper sikit, tambah lebih. Dan 2 camca besar garam. So ini kita biarkan dia mendidih sebentar sahaja. Kita biarkan dia sebati lah adunan, kita punya adunan dah. Kita punya rempah tadi kita biarkan sebati dan kemudian kita akan tutup dulu dan nanti kita akan masukkan dalam rice cooker. So rice cooker tu, beras tu kita dah basuh dah, siap. Okay, cuma kita masukkan air ni dan kita akan tambah sikit lah air daripada lamb shank ni. Okay, kita sambung nanti. Alright. Okay guys, so untuk beras ni saya dah prepare untuk 7 cup. So kita boleh tambah lah macam yang ni saya nak tambah kismis. So kita tambah kismis sikit. Okay. Dan kita tambah
kacang gajus. So terpulang lah pada anda nak tambah tomato ke apa ke. So ini saya tambah dah. Okey. Alright. So lepas ni kita akan masukkan lah dia punya kuah yang tadi kita dah masak di atas dapur ni ke dalam beras ni. Okey. So, kita boleh masukkan bahan-bahan kita masak tadi ke dalam beras ni. So kalau ikutkan yang dia tak cukup lagi, so kita akan tambah lah. Okey. Okey guys, so kita lamb shank ni dah masak. Okey, kita buka. Itu dia. Wah. Alright. So, jom kita tengok. Nampak? Lamb shank dia dah empuk. Wah. Nice. So, kita boleh hidang lah. Kita nak angkat hidang dia dulu. Kita angkat lamb shank dulu. Kita rapatkan, dekatkan sikit dengan ni. Kita jatuh lagi. Wah, empuk. Sangat-sangat empuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, kita angkat. Yang kedua. Okey, nampak tak? Wah, marvelous. Ini yang ketiga. Okey, itu dia. Wah, nampak empuk kan? So, kuah dia ni sebahagian kita akan masukkan dalam lamb shank ni. Sekejap. So, saya akan masukkan sikit. Kita tuang. Okey, cukup. Dan baki kuah ni saya akan masukkan sedikit, ataupun baki ni saya akan masukkan dalam beras tadi lah, supaya dia rasa dia punya aroma kambing ni. Yang dalam ni jangan buang lah, jangan buang. Yang ni kita akan masukkan, kita ikut sukatan cup yang kita akan masukkan dalam beras kita tadi. Okey, jom kita masukkan dalam beras pula. So ni saya tambah 1 cup air tadi dalam beras. Okey, seterusnya berulang-ulang sampai cukup lah berapa air yang kita nak tambah dalam beras kita ni. Yang penting jangan buang air ni, dan orang kata apa, make sure kita pakai balik untuk sedapkan lagi nasi kita ni. Okey, jom kita sambung nanti. Okey guys, so kita masukkan dalam rice cooker dah. Okey, dan kita biarkan dah sehingga masak, dan kita tutup sampai dia dah masak, dan kita akan go ke last process. Ni tak habis lagi ya. So ada last process dia, lepas ni saya akan sambung. Okey, kita tunggu dia masak dulu. Okey, so nasi kita dah masak dah, nampak? Okey, ni belum settle lagi ya. So last process kita, okey, kita masukkan telur. Kita tambah telur. Okey, dan kita letakkan ghee sikit. Kita masukkan smoke flavor tadi. Dan last kita taburkan saffron by Chef Amar. Nampak tak? Okey, so lepas ni kita dah boleh hidang. Kita biarkan dia kering dulu selama beberapa minit, dan kita boleh hidang lah dengan nasi ni. Okey, setakat tu ya perkongsian saya untuk hari ni.
Jadi kalau yang mana yang nak cuba resipi ni, saya akan letakkan resipi di description ataupun saya letak di tepi ni lah nanti. Okay, anda boleh tengok nanti. So cakap itu saja kongsian saya untuk hari ni. So anda boleh cuba di rumah. Kita jumpa lagi di next video. Okay, jom makan. Okey, anda dah tengok dah tadi hasil masakan saya time PKP ni. So inilah yang berlaku bila suami-suami tak tahu nak buat apa di rumah. So kita cuba untuk masak. So ini adalah sebenarnya sebelum ni saya dah masak dah lamb shank ni dan nasi mendi. Tapi saya tak buat video. Tapi saya just masak sonok-sonok lah kan untuk family. Dan raya lepas memang saya masak resipi ni untuk makan-makan antara kami sendiri. Dan last year pun saya dah masak dah. Last year saya test masa tempoh PKP. So ni saya bosan, tak tahu nak buat apa. So kita buat video lah. Jadi itulah perkongsian saya nasi mendi lamb shank Chef Amar. So siapa yang berminat nak dapatkan produk Chef Amar tu, saya akan letakkan di description link. Saya beli di Shopee. So tak ada masalah, boleh hantar. So kita nak pergi makan dekat Chef Amar memang tak boleh tempoh PKP ni. Kalau nak mencuba tu boleh lah, kita mencuba, kita olah-olah sikit lah kita punya style kan. Tu yang penting je, yang penting saffron, mendi spice dengan smoke flavor. 3 benda yang penting untuk kita masak nasi mendi ataupun lamb shank ni. Itu yang saya belilah. Yang lain semua saya olah-olah lah. Bawang holland and bawang putih, cabai. So kita olah sesimpel mungkin. Apa yang ada kita masak. Cuma lamb shank kita boleh dapatkan di supermarket ataupun di market. Jadi itulah, benda tu simple lah. Secara jujur kos dia tak banyak. Okey, saya anggarkan saya beli satu lamb shank tu dalam satu lamb shank tu 16 ke 14 ringgit tu, 14 ke 16 ringgit, lebih kurang range tu lah harga dia. Dan satu lamb shank tu boleh makan untuk personally lah, untuk family saya wife kongsi satu lamb shank. Kadang-kadang tak habis satu lamb shank tu, kita share dengan anak-anak pula kan. So saya masak 3 lamb shank. Jadi cukup lah, alhamdulillah cukup lah untuk satu family yang kecil ni. Jadi alhamdulillah kita boleh cuba di rumah kan. Benda tu pun jimat. Kalau nak pergi makan kat luar memang mahal. Sekali-sekala tu boleh lah makan kat luar. Tapi kalau kita dapat masak sendiri pun alhamdulillah okey juga kan. Tak ada lah kita nak membazir keluar makan. So itu je lah perkongsian saya. Semoga segmen baru bila suami masuk dapur ni, boleh saya, kalau katakan ada sambutan, saya akan buat lagi. Saya tak tahu, saya memang bila free time ni saya suka masak. Tapi cuma saya tak buat video dah, kerana masak kita nak cepat kan. So kita tak buat video. Kalau siapa yang kalau katakanlah segmen ni mendapat sambutan, saya akan tengoklah ke depan macam mana. Saya akan buat lagi apa yang boleh saya buat. Kalau ikutkan, saya memang suka benda-benda yang grill, benda-benda yang dengan daging ni, daging, kambing, ayam, memang benda-benda 3 benda ni memang saya paling minat lah. Siapa yang kenal saya memang tahu 3 benda ni adalah favourite saya. Jadi itulah, kita jumpa nanti di next video. Jangan saya minta maaf lah kalau saya tak pandai. Saya bukan chef, saya cuma suami yang masak di rumah saja. Jadi
nak kritik tak ada masalah, saya tak ada masalah, saya just olah ya resepi ni, janji boleh makan dengan anak bini kan. So itu je lah kongsian saya untuk hari ni. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.